사진 와서 저기요. 그렇지. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Baik, InsyaAllah kita akan bacakan kitab Mata fi Sya'ban yang dikarang oleh Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi seperti yang telah maklum, kita akan baca secara laju saja, baca dan terjemah kitab kita ni insya-Allah ta'ala. Saya hanya baca ni untuk mengambil barakah serta memberi istifadah kepada sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang mendengar, dengan harapan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita satu sinar baru untuk bulan Sya'ban kita insya-Allah Ta'ala. Dan insya-Allah kita akan baca start daripada awal sampai ke habis. Kita targetnya 6 hingga 10 majlis lah, maksimal 10 majlis dan minimalnya 6 majlis insya-Allah Ta'ala. Sebelum daripada kita mulakan majlis kita sedekahkan Al-Fatihah buat pengarang kitab kita ni, Buya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahullah ta'ala, dan juga kepada pentahqiq anak beliau Dr. Said Ahmad Ibni Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki Ibni Malawi Al-Maliki Al-Makki hafizahumullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain ya amin ya rabbal alamin. Ada lagi. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna shahra sya'bana min al-ashhuril karimati wal mawasimil 'azimati wa huwa syahrun barakatuhu mashhurah wa khairatuhu mawfurah. والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة والطاعة فيه من أكبر المتاجر الرابحة جعله الله مضمار الزمان وضمن فيه للتائبين الأمان من عود نفسه فيه بالاجتهاد فاز في رمضان بحسن الاعتياد. Sungguhnya bulan Sya'ban ini adalah bulan-bulan yang mulia, perayaan musim-musim yang agung, dan satu bulan yang barakahnya masyhur, kebaikannya tersebar, dan taubat di alam bulan Sya'ban di antara perkara-perkara rebutan yang soleh, dan ketaatan padanya di antara pelaburan perniagaan yang menguntungkan. Allah Ta'ala jadikan ia midmar zaman, suatu cetusan, suatu permulaan bagi zaman. Maksud apa? Akan datang kita akan sebut. Wa dhamina fihi lit-ta'ibin al-aman, dan meletakkan di dalamnya bagi orang yang bertaubat itu keamanan. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, barang siapa yang berusaha, yang meletakkan dalam dirinya dengan ijtihad, bersungguh-sungguh pada bulan Sya'ban, dia akan mendapat kebaikan, hasil yang baik di alam Ramadan.
Wa summiya Sya'bana, dinamakan Sya'ban pula li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir, kerana bercabang daripadanya bulan Sya'ban itu kebaikan yang banyak. Wa qila ma'nahu Sya'bana. Wa qila antara maknanya, ada kata maknanya daripada perkataan Sya'bana. Ada katanya mustaqun minasy-syi'bi bi kasri syin, daripada syi'ib. Wa huwa tariqun fil jabal, di antara gunung ganang tu, di antara gunung-gunung tu dipanggil syi'ib. Lereng-lereng bukit tu, jalan-jalan di antara bukit tu dipanggil syi'ib. Fa huwa tariqul khair, yakni disibihkan, diletakkan tariq fil jabal itu, diletakkan di serupa itu kerana Sya'ban itu jalan kebaikan. Wa qila minasy-sya'bi bi fathiha wa huwa al-jabaru. Asy-sya'b maksudnya jabar. Apa jabar? Tampung. Tampung. Fa yajbarullahu fihi kasral qulub. Allah Taala ni meredakan kesedihan. Allah Taala tampar hati-hati, pecah hati pada orang mukmin pada bulan Sya'ban ini. Wa qila ghairu dzalik. Dan dikatakan banyak lagilah asal usul Sya'ban itu. Wa hadhihi risalatun katabnaha haula syahr Sya'bana wa madza fihi. Risalah ini kami tulis tentang bulan Sya'ban dan apa yang terdapat dalamnya. Walimadza yahtafilu bihil muslimun, kenapa dirayakan oleh orang Islam. Wajtahiduna fi iqbalihim 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bit-taubati wal ibadati wat ta'ah, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk fi iqbalihim 'ala Allah Ta'ala, untuk mempersembahkan kepada Allah Taala dengan taubat dan ibadat dan ketaatan. Wal a'mali salihah bikulli anwa'iha, dan juga mempersembahkan kepada Allah Taala dengan amalan soleh, dengan kepelbagaian yang banyak. Wa yuhyuna fihi qulubahum bi dzikrillah, dan menghidupkan padanya pada Sya'ban itu hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imari baitillah bis salah, dan mengimarahkan rumah Allah, masjid, dengan solat. Wa tawaf wal umrah. Boleh juga Baitullah ini kepada Baitullahil Haram, boleh juga kepada masjid-masjid, al-masajid. Wa qabla an nadkhula fi asli al-bahthi naj'alu bayna yaday dhalika dhalika muqaddimatan muhimmatan takunu miftahan li masail hadzal babi. Sebelum kita masuk kepada perbahasan yang usul, perbahasan yang maknanya punca kita nak sebut perbahasan tu, kita letakkan dulu di hadapan ini muqaddimah yang penting supaya menjadi kunci kepada masalah-masalah di dalam bab. Fa aqulu wa billahi taufiq. Min al-qawa'idil muqarrarati 'inda ahli al-'ilmi anna az-zamana yashrufu bima yaqa'u fihi min al-hawadith allati hiya al-aslu fi i'ta'il qimati al-i'tibariyah liz-zaman. Di antara kaedah yang diletakkan, yang ditakrirkan di sisi ahli ilmu, bahawasanya masa itu jadi mulia dengan sebab apa yang berlaku, dengan sebab peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya. Yang mana ianya, yakni peristiwa-peristiwa itu adalah asal, adalah sebab asal bagi pemberian Allah Ta'ala, penaikan Allah Ta'ala pada nilai bulan itu. Dan diiktibarkan bagi zaman. Contohnya apa? Contohnya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal asalnya bulan biasa, tetapi apabila berlaku di dalamnya 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, maka peristiwa Nabi dilahirkan itu mengangkat nilai masa 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal itu di sisi umat Islam. Wa bi miqdariha yakunu miqdaruhu, dan dengan qadarnya, dengan qadar peristiwa itu, begitulah juga mengangkat miqdaruhu, mengangkat qadar, mengangkat darjat bulan tu. Contohnya, orang nak kata bulan mana paling baik sekali? Bulan mana paling baik sekali? Orang kata bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan? Sebab dalamnya Quran turun. Sebabnya dalamnya itu pula berlakunya perang Badar, semua sekali tu. Peristiwa-peristiwa berlaku tu banyak berlaku dalam bulan Ramadan. Lagi pula Allah Ta'ala sendiri iktiraf bulan Ramadan itu dengan peristiwa-peristiwa. Maka bulan tu naik darjatnya. Sebab apa Rabiul Awal banyak-banyak?
12 Rabiul Awal ulama pilih satu sebab hak itulah jadi masyhur kata Nabi beranak, Nabi dilahirkan pada masa itu. Maka dengan sebab asalnya daripada sebulan, ulama pilih satu. 12 Rabiul Awal tu. Lagi pula bulan-bulan lain pula. Bulan Isra' Mi'raj, bulan Rajab. Sebab apa bulan Isra' Mi'raj dak lebih, dak tinggi daripada bulan kelahiran Maulid Nabi. Kerana kelahiran Maulid, kalaulah tak ada Nabi, kalaulah Nabi tidak dilahirkan di atas muka dunia ini, nescaya solat pun tak ada, nikmat-nikmat lain pun tak ada. Itu dilihat pada nilai peristiwa itu, maka nilai peristiwa itu mengangkat nilai bulan itu, nilai masa itu sendiri. Baik, wa bi fadliha yakunu bi fadlih, dan dengan sebab kemuliaan peristiwa itu jadi mulialah, jadi bolehlah kemuliaan pada zaman tu, pada masa itu. Wa kullama kana tibatun nasi bil hadithati qawiyan wa ta'assuruhum biha 'azima kana tibatuhum wa ta'assuruhum biz zaman alladhi waqa'at fihi bi nafsi al quwwah. Dan setiap kali terikatnya manusia itu dengan peristiwa-peristiwa itu kuat dan ta'assur, memberi kesan yang besar pada dirinya, kana irtibatuhum wa ta'assuruhum biz zaman alladhi waqa'at fihi bi nafsi al quwwah. Maka begitulah juga keterikatan peristiwa itu, keterikatan manusia itu dan terkenanya, yakni terkesannya pada diri manusia itu dengan zaman yang berlaku itu dengan sebenar-benar, dengan sama kekuatan seperti mana peristiwa itu memberi kesan, memberi terikatnya itu dengan zaman itu. Jadi peristiwa ni tak boleh nak pisah dengan masa. Memang peristiwa berlaku, kita akan ingat tarikh, kita ingat bulan apa-apa, memang berlaku begitu. Berat sikit mukadimah ni sebab Syekh Said Muhammad nak beri panduan masuk kepada bab-bab yang lain. Tengah-tengah mudah. Wa min huna yu'lamu jaliyah. Daripada ni kita tahu dengan jelas. Jaliyah tu wadihah. Dengan jelas. Jaliyan ay wadihah. Anna al-maqsud al-asliyah fi hadzal babi wa rabtul ummati bit tarikh. Tujuan asal pada bab ni, pada nak cerita bulan Sya'ban apa serba ni, ialah untuk mengikat manusia ini dengan sejarah, dengan tarikh. Wa ta'miqu mafhumi ihsasihim wa syu'urihim ad-diniyyu wa syu'urihim ad-diniyyi bil waqa'i'i wal hawadith ad-diniyyati. Dan untuk mendalamkan kefahaman perasaan mereka yang bersifat agama, sifat yang sayang agama, perasaan yang suka kepada agama, bil waqa'i, dengan peristiwa-peristiwa, wal hawadith, peristiwa juga yang bersifat agama, yakni diri kita ni suka dah dengan agama, nafsu kita ni jinak dah dengan agama, nak suruh dalam pula faham sebab apa berlaku, ini milik siapa hak ada dalam peristiwa tu, dengan kita sebut cerita semua. Orang Islam ni dia hidup dengan musim dia, dengan peristiwa. Sahihun anna an-nasa yakhtalifuna fi kayfiyati da'watin nasi ila hadhihi al-haqa'iq. Betul bahawasanya memang manusia ini berbeza-beza pada nak mengajak manusia kepada hakikat ini. Nas yang pertama itu maksud ulama. Yang ulama lah boleh ajak manusia yang lain, orang awam. Ulama berbeza-beza cara untuk mengajak manusia kepada hakikat ini. Hakikat menghormati masa, mengagungkan masa. Yakni annahum lam yattafiqu ala tariqati allati yasiluna biha. Mereka tak bermuafakat. Maknanya mungkin ada orang dengan cara ni, cara orang sambut ni 10 Sya'ban dengan cara ni, nak mendekatkan orang. Ada orang nak mendekatkan dengan maulid dengan cara ni, tak buat maulid, tak qasidah apa, tapi dengan baca kitab sirah. Masing-masing ada cara. Wat tariqatu allati yusiluna an-nasa biha. Lakin al-maqsud al-asliyah la adhunnu annahu yakhtalifu fihi ithnan. Tetapi tujuan tunjang utama dalam kita berikhtilaf dari sudut tariqah calang ni, aku rasa, yakni pengarang rasa dak lari daripada dua perkara. Yang pertama dia sebut sini, innana hina nad'u ila rabtil ummati bit tariqi an tariq ightinamil furasi wal munasabat allati yajudu biha az-zamanu fa innana fil waqi'i wa nafsil amri
innama nad'uuhum ila haqiqatin safiyatin wa aqidatin sahihatin wa tariqatin mustaqimatin wa fitratin salimatin lianna hadhihi hiya tarikhuna wa syarafuna. Sesungguhnya kita ketika mana nak mengajak umat ini terikat dengan tarikh, ingat dengan sejarah-sejarah, daripada jalan ightinamil furas. Ightinam ni merebut fursah. Furas itu jamak bagi fursah, yakni peluang-peluang, wal munasabat, dan perkara peristiwa yang mana menjadikan yajudu bihaz zaman, majlis-majlis yang menjadi sebab mulia waktu itu. Yajudu mulia, baik. Fa innana fil waqi'i wa nafsil amri. Memang kita pun memang tengah buat begini pun. Yakni apa? Bila masuk maulid, kita buat maulid, kita baca selawat. Apabila masuk bulan Syakban, kita baca cerita bulan Syakban, puasa bulan Syakban. Nak dekat dengan puasa, masuk separuh akhir kedua bulan Syakban, kita baca pula bab Ramadan, persediaan nak Ramadan, fiqh Ramadan semua. Jadi kita rebut peluang dan juga menganjurkan majlis-majlis yang mana menjadi sebab mulia kepada waktu itu. Innama nad'uuhum ila haqiqah safiyah. Memang kami, hanya sahaja kami ini mengajak kepada hakikat yang betul. Hakikat yang bening, hakikat yang suci. Wa aqidatin sahihah. Akidah yang betul. Jalan yang betul, jalan yang lurus. Dan fitrah yang benar. Fitrah yang suci. Kerana ini hiya tarikhuna wa syarafuna. Kerana ini semua ni, Syakban semua ni ialah sejarah bagi kita dan kemuliaan bagi kita semua. Tuhan nak mulia kita ni dengan sebab masuk bulan-bulan, masuk bulan Ramadan cuci dosa, kita jadi mulia dah. Lepas tu ada Syawal pula, ada puasa senang dan sebagainya. Wa min hadhil qa'idati nantariqu ila kulli khairin wa birrin wa ma'rufin. Daripada kaedah ini kita akan bergerak daripada setiap kepada setiap kebaikan. Wa hiya kulluha biiznillahi maqbulah. Dan semuanya itu dengan izin Allah Ta'ala akan diterima. Li'annaha bihadhil qa'idatil usuliyati mashmulatun. Kerana dengan kaedah usul yang terangkum semua ni, kaedah ni yakni nak mengikat umat dengan sejarah ini, mughtanimina fursataz zamanil lati tanshutu fiha al-adhanu litasta'ida adh-dhikrayati. Mughtanimin, merebut peluang-peluang bagi masa yang menjadikan rajin, yang mencetuskan kerajinan pada otak untuk litasta'ida adh-dhikrayat, untuk mengembalikan memori. Maknanya kita nak cerita dalam bulan Syakban ni berlaku tahwil kiblah, berlaku perubahan kiblat. Jadi kita kerja ni nak cerita kepada orang bahawasanya ada berlaku perubahan kiblat dan sebagainya. Sebab apa berlaku? Lepas tu Nabi bercakap apa pasal nisfu Syakban? Wa tarji'u bil aqli wal qalbi wal 'atifati ila al wara', dan mengembalikan akal, hati dan atifah, perasaan ke belakang, ke zaman Nabi. Li syauqi ila tarikh, untuk rindu, untuk mencetuskan rindu kepada sejarah, kepada perkara yang telah berlaku. Lin nazari ila al madi lil i'tibar, lagi pula tujuannya untuk kita kembali kepada masa lepas untuk ambil iktibar. Wa hadha huwa ad-darsul ilmi alladhi la tastati'u al-jami'atu bi asatidatiha wa muhadaratiha. Ni perkara ni nak suruh otak kita ni kembali ingat kepada peristiwa-peristiwa dalam bulan Syakban, Maulid semua ni. Tak mampu universiti dengan bantuan daripada asatizah, dengan pensyarah-pensyarah dan juga kelas-kelas muhadarahnya, lagi pula walal madaris bi manahijiha, dan juga sekolah-sekolah dengan manhaj disiplin ilmunya, wa muqarraratiha, dan dengan muqarrarnya, silibusnya, antunqilan nasa ilaihi liyu'ishuhu wa idrikuhu. Tak mampu universiti, sekolah-sekolah ni walaupun silibus hebat setara mana pun, untuk membawa, untuk memindahkan manusia kepadanya, kepada belakang, kepada sejarah, untuk mengingat kepada sejarah, untuk hidup dalam sejarah. Wa yudrikuhu, dan dapat rasa sejarah tu. Wa yuhissu bihi qalbah, dan juga berjilira dengan hati. Wa aqlan
dan juga dengan berjelera dengan akal, wa atifatan dan dengan perasaan. Baik. Innana hina nahtafilu bi dzikral maulidi. Sesungguhnya kita ni ketika mana merayakan dengan peringatan maulid, au dzikral hijrah ataupun peringatan hijrah, au dzikral isra'i ataupun peringatan Isra' Mi'raj, au bi munasabati syahri Sya'ban ataupun dengan munasabah bulan Sya'ban. Innama nad'u an-nasa ila al-irtibati bi'uqulihim wa qulubihim wa awatifihim bil haqa'iq wal hawadith allati tamla'u sahata hadhihi al-azminah. Laisa ta'ziman laha aw ta'lihan aw i'tiqadan, wa innama ta'ziman lillahi alladhi khalaqa az-zamana wal makana, ta'ziman al-'abdi lirabbil khaliqi, wa ta'ziman liman kana as-sababu fiha alladhi qama biha wa qamat bih wa irtabatat bihi irtibatul hawadith, ta'ziman al-muhibbi lil habib li sahibil fadli alladhi ikhtarahu Allahu liyakuna huwa sahibu hadhihi al-hawadith wal waqa'i'. Sesungguhnya kita apabila merayakan peringatan maulid, peringatan hijrah, peringatan Isra' Mi'raj ataupun dengan munasabah bulan Sya'ban, sesungguhnya kita menyeru manusia ini supaya terikat akal, hati dan perasaan dengan hakikat dan peristiwa yang berlaku. Tamlak tu mengisilah yang berlaku dalam zaman-zaman ni. Kalau maulid bulan Rabiul Awal, zikrul hijrah bulan Muharram, kalau Isra' Mi'raj bulan Rajab. Dan juga bukan kita ni mengajak manusia ini laisa ta'ziman laha, bukan kita nak membesarkan bagi peristiwa tu, bukan nak membesarkan pada zaman-zaman tu, bukan semata-mata tu. Au ta'liha, jadikan ia Tuhan, kita sembah masa. Sebab ada setengah-setengah mengagungkan, memuji sangat. Au i'tiqadan, ataupun jadi akidah. Wa inna ma ta'ziman lillah. Tapi sebenarnya kita nak peringat kepada hijrah, kepada Maulid Rasul ni, kita nak suruh ingat pada Allah Ta'ala, nak suruh besar Allah Ta'ala yang mencipta zaman dan tempat. Dan juga untuk membesarkan hamba Allah, membesarkan hamba itu kepada Allah yang pencipta, yang maha pencipta. Lagi pula membesarkan bagi yang menjadi sebab. Kalau Allah tak cipta, peristiwa itu tak berlaku, maka kita nak ta'zim ni, maulid ni bukan sekadar kita nak ta'zim masa tu, tapi nak ta'zim Allah alladhi qama biha wa qamat bih wa irtabatat bihi irtibatul hawadith, yang mana berlaku dengan sebab Allah Ta'ala, wa irtabatat bihi irtibatul hawadith, dan terikatnya pula dengan sebab Allah Ta'ala itu dengan peristiwa-peristiwa tu. Lagi pula ta'zimal muhibbi lil habib, lagi pula membesarkan seorang yang mencintai kepada kekasih. Siapa kekasih itu? Li sahibil fadli, bagi tuan pemilik kemuliaan yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sahib, pemilik kepada peristiwa-peristiwa berlaku ni. Maulidur Rasul, Nabi. Ada Al-Habib ni Nabi SAW lah. Nabi SAW sahibu hadhil hawadith. Semua peristiwa-peristiwa ni kita peringat tu, nak peringat juga sebab kita sayang pada yang kita cintai. Macam kita lah kasih dengan orang puan, kita suka mengembalikan memori-memori kita bersama dengan dia. Tarikh ni kita ingat, tarikh menikah kita ingat, semua kita ingat. Sebab apa? Sebab kita nak mengagungkan diri dia tu. Begitu juga kita. Wa inni la'u'jibu min uqulin muhajjarah taghfulu an sahibil hadithah. Aku jadi takjub daripada akal-akal muhajjarah. Muhajjarah ni batu, akal-akal yang beku, yang lalai daripada pemilik asal peristiwa tu, yakni Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jadi pelik bila orang sambut Maulidur Rasul tak ingat pada Nabi. Bila masuk bulan Sya'ban tak ingat pada Allah Ta'ala, tak ingat pada Nabi. Alladhi bihi walahu, yang mana dengan sebab dialah berlaku ni dan juga dialah pemilik ni. Wa ma'ahu, dan berlaku tu pula bersama dengan zaman dia, zaman Nabi. Wa minhu, dan daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Kanatil hadithah, dengan daripadanya lah itu berlakunya peristiwa-peristiwa ni. Wa tahtammu bil hadithah
min haitsu hiya hadisah. Dia sekadar mengagungkan peristiwa itu, sekadar peristiwa. Kata Maulid, Maulid tak ada dah ikat kita kepada Nabi, ikat kita pada Allah Taala. Sekadar peristiwa je duk sambung. Hadza bila syak huwa ainul bid'ah. Ini tidak syak lagi, memang betul-betul bid'ah. Bal huwa tamamul jahli wa qusurun nazar. Bahkan ini adalah sesempurna kejahilan dan pendek bagi pandangan. Yakni pendek pada fikiran dan juga sempurna bagi jahilan. Memang betul-betul jahil lah gini. Innana la nu'azzimu zamana li'annahu zaman. Kita tak mengagungkan zaman itu sebab dia zaman, sebab dia masa. Walal makana li'annahu makan. Dan bukan kita mengagungkan tempat tu dengan sebab semata-mata tempat. Li'anna hadha indana minasyirik. Ini di sisi kita memang syirik. Di sisi kita memang syirik. Walakin nanzuru lima huwa a'la min dhalik wa akbar wa a'zam. Dan kita tengok ni, kita memandang pada tempat itu, pada zaman itu, kita tengok yang lebih tinggi daripadanya. Kita tengok yang lebih agung daripada tempat, daripada zaman. Wala nu'azzimul ashkhasa li zawatihal jismiyyati wal 'azamiyyah. Dan kita juga tidak mengagungkan ashkhas, individu-individu, kerana zatnya yang berjisim ni. Wa innama nanzuru ilaiha min haitsu maqamaha wa wajahatiha min haitsu maqamiha wa wajahatiha wajahiha. Tetapi kita tengok tu bukan kita semata-mata mengagungkan batang tubuh dia. Kita mengagungkan itu, kita tengok pada diri dia tu ada kedudukan maqam yang tinggi. Wa wajah sama dengan jah. Mufradat sama. Orang belajar bahasa Arab. Dan kedudukan yang tinggi. Sebab kedudukan tinggi bukan kita pada jawarih dia tu, pada kepala dia tak. Wa rutbatiha wa syarafiha. Dan min haitsu maqamuha wa wajahatuha wajahuha wa rutbatuha wa syarafuha. Syekh ada tak tu. Letak bagi. Tu boleh. Wa hubbuha wa mahbubiyatuha. Begitu. Wa wajahatiha wajahiha, kedudukan belaka. Wa rutbah, kedudukan. Syaraf, kemuliaan. Hub, kasih sayang. Wa mahbubiyah, dan keterikatan kasih sayang. Fahal min ismin aw zurin fi zalik. Maka adakah kalau kita akad orang ni sebab dia ni mulia, sebab dia berilmu, sebab ni, ini ada dosa ke? Zur sama dengan ism. Subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci-Mu ya Allah, ini adalah penipuan yang besar. Sallallahu wasallam ala khatimi rusulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limadza wa madza fi syahri Sya'ban. Kenapa dan apa yang berlaku pada bulan Sya'ban? Wa fi syahri Sya'ban min al-hawadith wal waqa'i ma yustahaqqu al-ihtimama wal inayah. Wa sarf al-himami wa tawjih al-anzari bil ijtima'ati wan narawati wal ihtifalat. Pada bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang perlu kita ambil ihtimam, perlu kita ambil cakna dan perlu ambil berat. Dan memalingkan himmah serta menumpukan tawjih al-anzar, menumpukan perhatian kepada ijtima'at, kepada perhimpunan dan perayaan yang kita akan sebut. Wa sanazkuru ba'du zalik, dan kita akan sebut sebahagian daripadanya. Yang pertama, tahwilul qiblah. Tukar qiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram Makkahul Mukarramah. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblati min Baitil Muqaddasi ataupun Baitil Maqdisi ila al-Ka'bah. Dua bacaan. Pada bulan Sya'ban berpindah qiblat daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dhalika bi raghbatin qawiyyah. Nabi SAW menunggu itu dengan kehendak dan keinginan yang kuat. Sebab apa? Asalnya Nabi menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis ini kerana Nabi akan ikut apa yang ahli kitab buat pada bab yang Allah Ta'ala tak tentu. Allah Ta'ala tak larang, Allah Ta'ala tak suruh mana-mana, Nabi akan berat ikut pada hak orang ahli kitab buat. Jadi ahli kitab menghadap kepada arah Baitul Maqdis. Lagi pula kata Imam Nawawi, taklifuhum, tujuannya untuk melembutkan hati mereka.
Jadi bila orang kafir Yahudi tengok, oh, dia pun ada kepada kita juga. Oh, maknanya agama kita satulah. Nak masuk Islam ni, begitu. Tetapi sebab apa Nabi jadi kehendak kuat ni? Tunggu ni. Sebabnya ialah kerana orang kafir ni semakin hari semakin juhud, semakin jadi rasa keras kepala. Dia duk hina pula pada Nabi. Tengok Muhammad tu. Akhir-akhir ikut kita juga. Semayang ikut mengadap pak kita. Jadi Nabi pun rasa sedih dengan ayat-ayat orang kafir ni. Orang ahli kitab kan. Wa yaqumu fi kulli yawmin muqalliban wajhahu fis sama'. Dan bangun pada setiap hari mengadapkan mukanya ke langit. Yataraqabul wahya rabbani. Menunggu akan wahyu daripada Tuhan. Hatta aqarrallahu ainahu wa a'tahu munah. Sehingga Allah Ta'ala menunjukkan mata hati Nabi dan memberikan kepada Nabi SAW kurniaannya. Wa haqaqa matlubahu bima ardah. Dan Allah Ta'ala memberikan apa yang Nabi minta daripada apa yang diridai oleh Allah Ta'ala. Wa nazala qaulullahi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa huwa misdaqu qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan ini menjadi bukti kebenaran, menjadi pembantu kepada kebenaran firman Allah Ta'ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa yatahaqqaqu fihi qawlu as-sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lahu ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Dan tahqiq padanya dan menambah lagi pula kekuatan pada qaul, pada kata-kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi SAW, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aku tengok, aku maknanya Allah Ta'ala ni sentiasa memustajabkan bagi kehendakmu wahai Rasulullah, dan tidak sesekali Allah Ta'ala hendak daripada takhir. Saya letak makna secara itulah, secara terus lalu kita letak makna harfiah. Dalam syarah ada sebut yujibu muradaka wa ma turidu wa ma yuridu min takhir. Allah Ta'ala nak memustajakkan apa yang Nabi nak, dan Allah Ta'ala tambah pun mentakhirkan apa yang Nabi nak. Tapi meletakkan sesuatu itu pada masa yang Allah Ta'ala nak lah. Rawahul Bukhari wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarda illa bima yardallahu bih. Nabi SAW tidak redha kecuali dengan apa yang diredai oleh Allah. Wa qala Abu Hatim Al-Busti. Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu ta'ala, sallal muslimuna ila baitil muqaddasi 17 syahran wa 3 ayyamin sawa'a. Wa dhalika anna qudumahu al-madinata kana yawmal ithnaini lisnatai 10 laylatan khalat min syahri Rabi'il awwali. Wa amarahu Allah azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bati yawm thulatha'i lin-nisfi min Sya'ban. Kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, orang Islam semayang menghadap kepada Baitul Maqdis 17 bulan 3 hari tepat-tepat. Wa zalika anna qudumahul Madinah, Allahumma salli ala Muhammad, orang Islam yakni Nabi SAW sampai kepada Madinah pada hari Isnin 12 malam daripada Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal lah. Wa amarahu Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala suruh pula menghadap kepada kiblat pada hari Selasa nisfi min Sya'ban, pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Hari Selasa yang kedua daripada bulan Sya'ban. Begitu. Baik. Habis itu. Raf'ul a'mal, gerakan amalan. Orang kata bulan Sya'ban ni gerakan amalan. Betul ke tak? Ni. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufata, min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufati, daripada kelebihan bulan Sya'ban yang ma'ruf, yang telah terkenal. Raf'ul a'mali fih, terangkat amalan padanya. Wa huwa raf'ul akbar wal awsa'. Ini terangkat amalan paling besar sekali, paling luas. Wa qad jaa'a dhalika fil hadits an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala qultu ya Rasulullah
lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Sayyidina Usamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak tengok engkau berpuasa daripada satu bulan daripada bulan-bulan yang lain seperti kamu puasa, seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, kata Nabi, sabda Nabi, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ni ramai orang lalai kerana di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini diangkat amalan ke sisi Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku ini terangkat dalam keadaan aku berpuasa. Qala al-Munziri rawahu an-Nasa'i. Qultu wa akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Aku berkata, musannif berkata, dan ditakhrij juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Wa laisa hadzal raf'u khassan bi Sya'ban. Terangkat amalan ni tak khusus pada bulan Sya'ban saja. Bal jaa fil ahadits syarifati ma yadullu ala ta'addudi raf'il a'mali fi awqatin mukhtalifah. Tetapi datang dalam hadis-hadis yang lain tentang berbilang-bilang terangkat amalan ini pada waktu-waktu yang berbeza. Wala tunafi bainaha, dan tak menafi antara satu sama lain. Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bih. Kerana pada setiap terangkat itu, angkatan itu hikmah yang berkait dengannya. Baik. Ar-raf'u fin nahari war-raf'u fil laili. Terangkat pada siang hari dan terangkat pada malam hari. Ini diangkat secara harian. Yang tadi itu bulan Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan Sya'ban diangkat itu ialah diangkat secara tahunan. Setahun sekali pada mana? Bulan Sya'ban. Harian ada ke tak? Ni kita nak baca. Ar-raf'u fin nahar war-raf'u fil laili. Terangkat pada siang hari dan terangkat pada malam hari amalan. Warada fi sahih Muslim an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Warid daripada sahih Muslim daripada Abi Musa, katanya qama fina Rasulullah bi khamsi kalimatin faqala. Nabi SAW berdiri dan menyebut dengan lima perkara. Faqala innallaha azza wa jalla la yanam. Allah Ta'ala tak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam. Tak patut nak tidur. Allah Ta'ala tak patut dia tidur. Tak patut, maknanya tak patut pada hak dia. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah Ta'ala merendahkan darjat orang dan meninggikan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhun nur. Hijab Allah Ta'ala ni nur. Cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Kalau disingkap hijab itu, nescaya terbakar, nescaya membakar oleh subuhat tu fa'il. Nescaya membakar oleh subuhat, oleh nur Allah Ta'ala itu, oleh keagungan Allah Ta'ala itu, mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Seluruh makhluknya akan terbakar dengan sebab nur Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala itu, jika disingkap hijab itu. Baik. Qala al-'allamatul Munawi rahimahullahu ta'ala wa ma'nahu, ay ma'na raf'ul 'amal al-waridi fi hadzal hadis. Makna terangkat amalan yang warid dalam hadis ni, Imam Munawi sebut yarfa'u ilaihi, Allah Ta'ala mengangkat kepadanya amalan nahari fi awwalil laili alladhi ba'dah. Amalan siang diangkat pada awal malam selepasnya. Contohnya hari ini, hari apa hari ni? Hari Khamis. Malam Khamis, malam Jumaat. Amalan pada malam ini akan diangkat pada pagi esok. Pagi, contohnya amalan hari Jumaat pula diangkat pada awal malam esok. Begitu. Yakni sebelum masuk subuh, sebelum juga masuk maghrib, amalan akan diangkat pada Allah Ta'ala. Sebab itu antara waktu yang digalakkan untuk berzikir selepas subuh dan selepas asar. Sedap tidur lah. Baik. Wa amalul laili fi awwalin nahari alladhi ba'dahu. Dan amalan malam pula pada awal siang selepasnya. Fa innal hafazata, malaikat hafazah, malaikat jaga tu, hak tulis ni, yas'uduna. Hafazah ni bukan malaikat tulis, malaikat yang menjaga kita siang dan malam. Ada malaikat yang jaga kita ni. Yas'uduna bi a'malil laili
ba'da inqidaihi fi awwalin nahar. Naik ke langit itu dengan amalan-amalan malam selepas ba'da inqidai, selepas tamat kerja dia pada awal siang. Yakni pada waktu subuh. Wa yas'uduna bi a'malin nahari ba'da inqidaihi fi awwalil lail. Dan naik ke langit dengan amalan-amalan siang selepas daripada selesai kerja dia pada awal malam, maghrib. Wa asyara bidzalika ila al-hadits al-warid fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum ay yatanawabun malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Disebutkan dalam hadis Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum, bersilih ganti, berganti. Ganti siapa? Bergantinya malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dengan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul, yakni malaikat malam dan malaikat siang ni akan berkumpul sembahyang berjemaah pada sembahyang fajar, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah menjaga kamu ketika malam. Yakni malaikat malam bila sampai waktu subuh, selesai dah kerja dia. Selepas sembahyang subuh bersama dengan solat berjemaah, dia akan naik ke langit. Naik. Fa yas'aluhum rabbuhum. Maka Allah Ta'ala tanya pada mereka, wa kaifa taraktum ibadi? Bagaimana mu tinggal hamba-hambaku? Mu naik dalam keadaan lagu mana hamba-hambaku ni? Wa yaqulun. Malaikat-malaikat tadi jawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal dalam keadaan mereka solat. Mereka solat berjemaah. Aku naik tadi tu, tengah naik orang sembahyang Jumaat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dah kami datang pada dalam keadaan di solat. Solat asar. Jadi dua solat ni sembahyang yang mana malaikat akan sembahyang ramai-ramai bersama dengan manusia. Qala al-Munziri fi at-Targhib wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa lafdhihi fi ihda riwayatihi qala, riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr wa salatil 'asr. Fayajtami'una fi salatil fajr fatas'adu malaikatul laili wa tathbutu malaikatul nahar. Wa yajtami'una fi salatil 'asr fatas'adu malaikatul nahari wa tabitu malaikatul laili fayas'aluhum rabbuhum fakaifa taraktum 'ibadi fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada solat subuh dan solat asar. Mereka berkumpul pada solat fajar, kemudian naik malaikat malam dan tinggallah malaikat siang bersama dengan manusia, jaga catat amalan. Wa yajtami'una fi salatil asr, kemudian malaikat malam dan malaikat siang berkumpul sembahyang asar bersama. Fatas'adu malaikatun nahar, naik malaikat siang ke atas, wa tabitu malaikatul lail, dan tidurlah bersama kita malaikat malam. Malaikat malam duduk dengan kita pada malam hari. Fayas'aluhum rabbuhum. Allah Ta'ala tanya pada mereka, kaifa taraktum ibadi? Mu tinggal lagu mana? Mu tinggal macam mana keadaan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka kata, atainahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka solat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggal pun dalam keadaan solat. Faghfir lahum yaumaddin. Ampunkanlah mereka tak kala hari pembalasan. Jadi boleh doa daripada malaikat kalau semayang, kalau tak tinggal semayang Jumaat, subuh dan asar. Fakun ayyuhal mu'minu ala ilmin qati'in bi anna ma'aka malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar yarqubuna a'malaka wa yarfa'unaha ila rabbil izzati wal jalal. Maka jadilah, wahai orang mukmin, jadilah kamu atas satu ilmu yang tetap, ilmu yang putus, ilmu yang teguh, bahawasanya bersama dengan kamu itu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka tengok amalan-amalan kamu dan mereka mengangkatnya, mempersembahkannya kepada Allah Ta'ala. Ar-Raf'ul Fawri. Kau berapa dah kita? 4.20. Kita baca sebab ni. Ar-Raf'ul Fawri. Terangkat yang segera. Ada ke terangkat segera? Ada. Maknanya ada satu masa ni, kalau buat amalan terus diangkat. Allah Ta'ala tengok.
Allah Ta'ala tengok semua. Cuma terus tulisan tu, kitab amalan itu akan diangkat kepada Allah Ta'ala. Ar-raf'ul fawri, diangkat dalam keadaan segera. Rawat Tirmidzi wa Ahmadu an Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri qabla fardhi adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Diriwayatkan daripada Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal daripada Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Rasulullah SAW solat 4 rakaat sebelum gelincir matahari. Selepas gelincir matahari, yakni solat sunat qabliyah zuhur. Qabla dhuhri qabla fardhi dhuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Sesungguhnya ianya, yakni masa itu ialah masa yang dibuka pintu-pintu langit. Aku suka naik ketika itu amalan-amalan soleh, yakni amalan-amalan soleh aku ketika itu naik dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Wa fi hadzal hadisi bayanu fadli sunnati adh-dhuhril qabliyah. Hadis ini menjadi penerangan fadilah sembahyang sunat zuhur qabliyah. Pakat beramal. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslim. 4 rakaat sebelum zuhur, sembahyang zuhur dengan satu salam. Maknanya bukan buat dua-dua lah. Buat dua-dua. Afdal mazhab kita buat dua-dua. Buat dua-dua. Cuma kalau nak buat 4 sekaligus boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Sunat. Yuftahu lahunna abwabus sama'. Dibukakan pada ketika itu pintu-pintu langit. Qala al-Munziri rawahu Abu Dawud wal lafdhu lah wa Ibnu Majah wa fi isnadihima ihtimalu lit-tahsini wa rawahu at-Tabarani fil Kabir wal Awsati wa lafdhi. Istilah-istilah ni kita tak ambil macam kita tak tekankan untuk mempercepatkan masa. Qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alai, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadaku, datang kepadaku, ai hina hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Ketika mana Nabi sampai daripada hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yudimu arba'an. Aku tengok Rasulullah ini sering mudawamah, sering kali tak tinggal sembahyang 4 rakaat. Ay yudawimu ala salati 4 rakaat, sering kali sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang zuhur qabla adh-dhuhri. Wa qala innahu idza zalatish syamsu, sesungguhnya apabila gelincir matahari, futihat abwabus sama', dia buka pintu-pintu langit. Fala yughlaqu minha babun hatta tusalla adh-dhuhru, tidak ditutup pintu langit itu sehingga disolatkan zuhur. Fa ana uhibbu an yurfa'u li fi tilka as-sa'ati khair. Aku suka diangkat untuk aku ini amalan-amalan pada demikian itu dengan dikirakan sebagai amalan soleh. Yurfa'u khairun li fi tilka as-sa'ah, itu jumlah yang asalnya lah, yakni diangkat kebaikan. Allah Ta'ala tengok ketika itu, ai amalun soleh. Ini yang maknanya tak perlu tunggu kepada subuh, tak perlu tunggu kepada asar baru terangkat. Qala Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, fayanbaghi lil muslimi an yahrisa kullal hirsi ala salati sunnati adh-dhuhri al-qabliyati 'aqiba az-zawal. Sayugianya sepatutnya orang Islam ni mengambil berat dengan sepenuh-penuh penempuan untuk solat sunat zuhur qabliyah selepas daripada zawal. Wa an yaghtanima ad-du'a fi tilka as-sa'ah, rebut juga peluang untuk berdoa pada masa itu. Fa innahu mujab, masa itu mustajab. Lianna abwabas sama'i tuftahu fiha, kerana pintu-pintu langit terbuka ketika itu. Wala yanbaghi lil mu'mini an yanshaghila an dhalika bid dunya. Tak sepatutnya orang beriman dia sibuk-sibuk pada ketika itu dengan dunia. Wa hutamihal fani, hutam ni mata, nikmat. Dan dengan nikmat-nikmat dunia yang sementara yang akan binasa. Wa yudayyu ala nafsihi khairatun
wa yudayyu ala nafsihi khairatin wa da'awatin, dan mensia-siakan kebaikan dan doa-doa kepada dirinya. Tak pedang doa, tak pedang buat amal soleh kerana sibuk dengan dunia. Wa nafahatin wa barakatin, dan berkat-berkat tanfa'uhu fil hayati wa ba'dal mamat, yang memberi manfaat ketika mana hidup dan ketika mana mati. Intaha. Selagi ar-raf'ul usbu'i, terangkat amalan secara mingguan. Terangkat amalan tahunan bulan Sya'ban, terangkat amalan harian asar dan subuh, terangkat secara segera selepas daripada masuk waktu zuhur, ketika mana matahari baru sudah gelincir, dan yang terakhirnya ialah terangkat dari sudut mingguan. Ar-raf'ul usbu'i wa 'ardul a'mali 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, dibentangkan amalan kepada Allah Ta'ala. Rawal Imamu Muslimu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa ithnaini, dibentangkan amalan pada setiap hari Khamis dan setiap hari Isnin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalikal yaumi likulli imri'in la yushriku billahi syai'a. Allah Ta'ala mengampunkan pada demikian hari, pada hari Khamis dan hari Isnin itu, setiap manusia yang tidak syirik kepada Allah, illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali manusia yang ada di antaranya dan di antara sahabatnya itu permusuhan. Syahna, permusuhan, perbalahan. Fayuqalu, dan dikatakan, utruku hadaini hatta yastaliha, disebutkan kepada mereka, tinggal je mereka ni sehingga mereka ni berbaik. Urku hadaini hatta yastaliha, utruku tu. Wa fi riwayatin li Muslim, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pada riwayat Muslim, dibukakan pintu syurga hari Isnin dan hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, diampunkan semua hamba-hamba yang tidak bersyirikkan Allah Ta'ala, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali lelaki, manusia yang ada perbalahan di antaranya dan di antara saudaranya, maka tak diampunkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, dibentangkan amalan pada hari Isnin dan Khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im, aku sangat-sangat suka jika sekiranya dibentangkan amalan aku ini dalam keadaan aku berpuasa. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Ni fadilat sebab apa Nabi puasa hari Isnin dan hari Khamis. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala qultu ya Rasulullah innaka tasumu hatta la takadu tuftir. Sesungguhnya Usamah bin Zaid kata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir-hampir tak berbuka. Yakni Nabi berpuasa wisal, puasa tanpa berbuka. Puasa Nabi wisal ni boleh pada Nabi saja. Pada diri umat dia tak boleh buat. Wa tuftiru hatta la takadu tasum. Dan engkau berbuka puasa, engkau makan, engkau tak puasa sehingga mana engkau hampir-hampir tidak berpuasa. Yakni nak kabarnya Nabi makan semua, Nabi tak puasa ni. So, hampir-hampir saja aku ingat mu ni dah akan puasa dah. Tak puasa semua dah. Ai mutanafilah, tak puasa sunat. Illa yaumain, kecuali 2 hari. 2 hari ni memang Nabi tak meh. In dakhala fi siyamit, jika sekiranya muafakat, ni maksud in dakhala fi siyamit. Maksudnya jika muafakat 2 hari itu pada puasa kamu, yakni muafakat apa? Muafakat puasa kamu itu dengan puasa-puasa wajib, dengan hari-hari bersejak, hari-hari besar. Puasa Ramadan, hari putih, 6 Syawal, apa lagi sunat puasa? Ashura. Dah. Jadi maknanya kalau ittifaq, kalau lah bertepatan, Nabi akan puasa 2 hari. Wa illa sumtahuma, kalau tak bertepatan pun, kalau tak tepat dengan Ramadan, tak kena molek, tak sedang molek dengan hari putih pun, mu akan khususkan hari itu untuk berpuasa. Maknanya tak ada sebab apa satu pun hari ni, 2 hari ni Nabi puasa. Qala ayu yaumain, hari dia 2 tu. Nabi tanya. Qultu yaumal itsnaini wal khamis. Sama Mizat kata hari Isnin hari Khamis.
Waqala, sabda Nabi SAW, zalika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. 2 hari itu dibentangkan kepada Allah Ta'ala amalan-amalan. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku ini dibentang pada Allah Ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Jabir bahwasanya Rasulullah SAW sabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, dibentang amalan hari Isnin hari Khamis. Famin mustaghfirin fayaghfar lah wa min taibin fayutabu alaih. Kalau ada orang istighfar, Allah Ta'ala kampung. Kalau ada orang bertaubat, Allah akan menerima taubat. Wa yadharu ahla dhaghain. Allah Ta'ala tinggal satu golongan, yakni ahli dhaghain. Apa dhaghain? Kebencian. Orang yang berbalah, orang yang bermusuh. Ai al-hiqi wal bughd. Bidhaghainihim hatta yatubu. Allah Ta'ala tinggal orang-orang yang bermusuh ini dengan permusuhan mereka sehingga mereka bertaubat. Apa bertaubat ni? Yakni yastalihu. Berbaik-baik sesama mereka. Taubat sama manusia, minta maaf. Wa minal ahadithi syarifati ya'lamul muslimu fadla hadainil yaumain. Daripada hadis-hadis ni kita muslim itu tahu fadilat 2 hari ni. Hari Khamis, hari Isnin dan Khamis. Al-Itsnaini wal Khamis. Falyuba'idul muslimu nafsahu minal hiqdi wal bughd. Orang Islam kena jauhkan dirinya daripada permusuhan, perbalahan. Li'alla yahjuba raf'a a'malihi salihah, supaya tak jadi menghalang terangkatnya amalan-amalan soleh. Wal yakthur fihima min salihil amali, dan hendaklah memperbanyak pada hari Isnin hari Khamis itu amalan soleh. Wa tibil kalam, dan kalam-kalam yang baik. Fa innal ayyama laha ahkamuha wa khasaisuha. Pada hari-hari ini ada hukum tertentu, ada khususiat yang tertentu. Wa innaha zurufun lima yajri fiha. Sesungguhnya hukum-hukum dan khususiat itu zurufun lima yajri fiha. Bukan. Sesungguhnya khasais itu zuruf. Zuruf ini sampo-sampo bagi apa yang berlaku pada hari-hari itu. Kalau hari ini ada amalan dia. Macam sapu kita letak sapu, kita tak pitih. Ni hari ni kita nak guna duit ni. Sapu ni pula kita nak guna ni untuk hari ni. Kita khusus dah, suku-suku. Sapu hari Ahad RM15 je kita nak guna. Kita akan buka sapu tu. Fala tamla'u dhurufu ayyamika ayyuhal aqil. Itu wajah sibih lah. Wajah sibih. Fala tamla'u dhurufa ayyamika ayyuhal aqilu illa bima yuqarribuka ila rabbika azza wa jalla. Jangan kita isi sapu-sapu hari tu, sapu-sapu tu dengan perkara-perkara yang dengan sesuatu perkara kecuali dengan perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Fasawfa ya'ti 'alaika yaumun tuftahu 'alaihi adh-dhurufu ba'dama khutima 'alaiha 'inda mautik. Akan datang satu masa kita akan dibukakan sapu-sapu itu, dipersembahkan selepas daripada tukhtam, mati stand. Selepas daripada digam dah sapu tu. Tak boleh nak buka. Sebab apa tak boleh buka? Sebab tak boleh nak tambah amalan dah. Dibentang pula dibuka bila? Buka tak buka hari kiamat. Fasawfa ya'ti 'alaika taftahu, baca dah. Wa yadhharu wa yatadaffaqu jami'u ma hawwathu tilka adh-dhurufi min aqwalika wa a'malika wa ahwalika. Dan terzahirlah dan terpancarlah semua yang terkandung di dalam sapu itu, tilka dhuruf hawathu tilka dhurufi min aqwalika wa a'malika wa ahwalika, daripada perkataan kamu, daripada amalan kamu dan keadaan-keadaan kamu seharian. Fa in kanat tayyibatan salihatan, kalau dia baik, kalau dia comel, soleh, fahat rawaihat tayyibah. Kalau benda tu baik, maka tersebarlah bauan-bauan wangi. Wa antashara abiquha, dan tersebar bauan yang haruman. Abiq tu haruman. Atau sama atau. Wa sarrarta biha, mu akan suka. Wa farihta, kamu akan gembira. Wa aminta, dan kamu akan aman. Wastabsyarta, dan kamu akan mendapat berita gembira yang di syurga Allah Taala. Wa in kanat khabithatan sayi'atan, kalau buruk, kalau tak pakai khabasat rawaiha, busuklah baunya. Wa khayyamat 'alaika zulumatiha, dan akan diliputi. Khayyamat ni khimah.
Khemah ni kan akan meliputi kepada kamu zulumatnya, nauzubillah min zalik. Kegelapan amalan. Wa fudihat, dibuka keburukan. Fudihat ni disebarkan, ditunjuk keburukan itu. Fi dzalikal jam'il azim, pada hari perhimpunan yang maha besar itu. Wa hazinat wa karabat, dan sedihlah. Wa hazinta wa karibta, dan kamu akan sedih dan berduka cita. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Hari itu hari yang dikumpul semua manusia, dan itu hari yang menjadi penyaksian pada setiap perkara. InsyaAllah kita sambung pada hari Sabtu, takdirul a'mari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa indahu husnul ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.